Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 dan hari ini kita akan belajar berkenaan membaca dan mengenal pasti maksud kosakata. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat membaca dan mengenal pasti maksud kosakata. Yang kedua, murid dapat membezakan kosakata umum dan istilah. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 34. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 34. Di dalam buku teks muka surat 34 ini memaparkan berkenaan cermin lut sinar dan panel solar. Kedua-dua maklumat ini didapati oleh Hanif setelah beliau melayari internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan bangunan berteknologi hijau. Jom kita baca maklumat-maklumat yang ada pada buku teks muka surat 34 ini. Bangunan berteknologi hijau. Hanif amat tertarik akan penerangan gurunya tentang teknologi hijau. Di rumah, Hanif telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Maksudnya dekat sini, dekat sekolah, gurunya telah mengajar berkenaan teknologi hijau. Jadi Hanif ni apabila dia sampai di rumah, dia melayari internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan bangunan berteknologi hijau. Okey, jom kita baca. Cermin lut sinar dipasang pada seluruh bahagian dinding bangunan. Oleh itu, ruang di dalam bangunan ini mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Cara ini dapat mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Tanaman pokok hiasan dapat membekalkan udara yang segar dan menyejukkan persekitaran. Kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara. Panel solar yang dipasang pada bahagian bumbung bangunan dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Penanaman rumput pada bumbung bangunan adalah untuk mengurangkan kepanasan bangunan. Kesannya, penggunaan penyaman udara dapat diminimumkan. Dengan cara ini, pembebasan gas berbahaya dapat dikurangkan. Jadi kalau murid lihat ada perkataan yang berwarna merah. Perkataan yang berwarna merah ini merupakan antara kosakata yang akan kita cuba fahamkan maksudnya pada hari ini. Jadi apa itu kosakata? Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan kosakata. Apa itu kosakata? Kosakata bermaksud keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa ataupun perbendaharaan kata. Kosakata terbahagi kepada dua, iaitu kosakata umum dan kosakata istilah. Kosakata umum digunakan dalam ungkapan umum dan biasa digunakan oleh anggota masyarakat. Contohnya, bola, lari, ikan, rumah, masak. Jadi, kosakata umum ni adalah satu perkataan yang biasa kita ungkapkan dalam kehidupan seharian kita dan digunakan oleh seluruh anggota masyarakat. Maksudnya kita selalu gunakan makan, minum, tengok. Okey, itu adalah perkataan kosakata umum. Jadi apa pula kosakata istilah? Kosakata istilah ialah perkataan khusus untuk bidang ilmu yang tertentu. Tambahan pula, kosakata istilah ialah perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Maksudnya dekat sini, kosakata istilah ni adalah satu perkataan yang sering digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu sahaja. Tetapi kita ni boleh gunakan, tetapi tidak sekerap berbanding orang yang dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut. Antara bidang ilmu seperti sains, sains politik, sejarah, matematik dan lain-lain. Banyak lagi kosakata istilah yang mungkin murid tak tahu tetapi seringkali digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Antaranya ialah sains, penebat haba, isi padu, fotosintesis, rantai makanan. Jadi perkataan-perkataan ini jarang kita gunakan dalam perbualan harian kita dan hanya digunakan dalam
pembelajaran sains ataupun dalam bidang sains. Contohnya penebat haba isi padu ni, fotosintesis. Fotosintesis ni jaranglah kita gunakan, tetapi kita tahulah fotosintesis ni adalah satu proses untuk menyebarkan oksigen melalui tumbuh-tumbuhan. Selain itu juga dalam bidang perubatan juga ada kosakata istilah yang biasa digunakan dalam bidang perubatan tetapi tidak digunakan dalam kehidupan seharian murid-murid lah. Contohnya endemik, epidemik, pandemik. Jadi benda-benda ni biasa murid tak tahu pun sebenarnya. Ini ialah perkataan-perkataan yang biasa digunakan dalam bidang perubatan. Jadi kalau murid nanti bila dah berkejaya, contohnya murid dah bekerja nanti, bekerja dalam bidang doktor ataupun jururawat sebagainya, biasalah murid akan dengar perkataan-perkataan sebegini. Seterusnya ialah bidang matematik. Contohnya geometri, digit, nilai tempat, pecahan wajah. Jadi kalau kita belajar dalam matematik, subjek matematik, kita biasa gunakan perkataan-perkataan ini. Tetapi dalam perbualan seharian kita jarang gunakan perkataan-perkataan sebegini. Hanya dalam bidang matematik saja. Jadi kalau murid nanti bekerja dalam bidang matematik, jadi murid akan kerap menggunakan perkataan-perkataan ini. Jadi apabila kita jumpa perkataan-perkataan yang kita tidak faham, bagaimana kita nak cari maksud-maksud bagi kosakata tersebut? Pertama, untuk mendapatkan maksud perkataan, kita boleh menggunakan kamus dewan. Kamus dewan ini biasa kita gunakan untuk mencari perkataan-perkataan yang sukar untuk difahami lah. Jadi dalam kamus dewan ni dia bagi penerangan apa maksud-maksud bagi setiap perkataan tersebut. Jadi biasanya untuk murid-murid boleh dapat kamus dewan ni di perpustakaan sekolah. Jadi kalau murid nak lihat, nanti bila dah buka sekolah, murid cubalah lihat kamus dewan ini untuk mencari maksud-maksud perkataan tertentu. Selain itu juga, apabila kita tiada kamus, Pusat Rujukan Persuratan Melayu ni dia ada sediakan satu platform ataupun satu medium lain, iaitu internet, secara internet. Jadi murid boleh mencari maksud-maksud perkataan ataupun kosakata yang murid tidak faham melalui internet. Jadi murid boleh lihat ini ialah laman web ataupun laman sesawang yang mungkin murid boleh gunakan, iaitu prpmdbp.gov.my. Ini ialah Pusat Rujukan Persuratan Melayu untuk murid lihat maksud-maksud bagi sesuatu perkataan yang murid tidak faham. Jadi ini ialah lamannya, dan kemudian murid perlu menaiplah perkataan-perkataan yang murid mungkin tidak faham di dalam ruang yang telah disediakan, kemudian tekan cari. Contohnya pada ruangan tadi, murid typekan sekolah, kemudian murid tekan cari, dan ini ialah hasil dapatan apa yang dimaksudkan tentang sekolah. Jadi kita lihat kepada definisi. Definisi sekolah ialah tempat untuk belajar dan mengajar, tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi banyaklah maksud-maksud berkenaan sekolah, yang berkaitan dengan sekolah. Jadi ini ialah maksud utama. Jadi murid boleh tahu sekolah ialah tempat untuk belajar dan mengajar. Jadi jom kita cari maksud kosakata bagi perkataan-perkataan yang berwarna merah dalam buku teks sebentar tadi. Kita akan menggunakan laman sesawang ataupun kita akan menggunakan internet lah untuk mencari maksud-maksud bagi setiap perkataan. Jadi sekarang kita akan rujuk kembali buku teks muka surat 34 dan kita akan mencari maksud-maksud bagi setiap kosakata yang berwarna merah ini. Yang pertama ialah cahaya, yang kedua mengurangkan, yang ketiga penyaman udara, yang keempat menjimatkan, yang kelima diminimumkan, yang keenam ialah gas. Jadi setiap perkataan ini kita tahu contohnya cahaya. Cahaya ni adalah satu pancaran. Kalau kita lihat daripada lampu suluh ataupun matahari, macam itulah. Cara ini dapat mengurangkan. Perkataan mengurangkan pun kita tahu. Jadi sebenarnya kita tahu semua perkataan ini, dan ada perkataan-perkataan yang mungkin kita tak tahu. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa maksud bagi setiap perkataan tersebut. Jadi kita rujuk kepada kamus dewan ataupun kamus yang kita boleh peroleh daripada internet. Jadi mari kita lihat kepada perkataan yang pertama, iaitu cahaya. Setelah cikgu typekan perkataan cahaya, dia keluar
Definisinya iaitu pancaran yang datangnya dari objek yang bersinar. Itu maksudnya cahaya, contohnya matahari, lampu, api. Betul. Jadi apabila adanya matahari, lampu, api, kita dapat lihat semua ada cahaya. Itulah maksud cahaya. Cahaya ni ialah pancaran. Pancaran yang datangnya dari objek yang bersinar. Jadi ingat murid, kalau murid tidak faham, murid boleh rujuk dalam kamus dewan ataupun kamus yang disediakan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dalam internet. Yang kedua ialah perkataan mengurangkan. Mengurangkan ini berasal daripada kata dasar kurang. Jadi mengurangkan ini bermaksud menjadikan kurang, menyusutkan ataupun memotong, menjadikan sedikit. Maksudnya cara ini dapat menjadikan kurang penggunaan lampu elektrik. Itu maksudnya. Ataupun cara ini dapat menjadikan sedikit penggunaan lampu elektrik. Ini telah diberikan penerangan berkenaan mengurangkan. Yang seterusnya, perkataan yang ketiga ialah penyaman udara. Jadi penyaman udara ini kita lihat daripada ayatnya, kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara. Jadi murid tahu tak apa itu penyaman udara? Penyaman udara ini ataupun pendingin hawa ini maksudnya ialah alat yang mengawal kelembapan dan suhu di dalam sesebuah bilik, bangunan, kenderaan untuk menghasilkan udara yang kering, sejuk dan nyaman. Jadi apakah alat itu? Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai aircon. Penyaman udara ini ialah alat yang mengawal kelembapan dan suhu di dalam sebuah bilik. Tujuannya untuk menghasilkan udara yang kering, sejuk dan nyaman. Itu maksudnya penyaman udara. Seterusnya ialah perkataan menjimatkan. Menjimatkan ini adalah perkataan yang berasal daripada kata dasar jimat. Jadi apabila kita dengar jimat ini, biasalah ia adalah perkataan untuk mengurangkan kos. Macam itulah, jimat duit, jimat minyak, jimat air. Jadi murid tahulah dia mengurangkan. Jadi maksud menjimatkan ini bermaksud menghematkan ataupun mengeluarkan dengan cermat. Dia tidaklah macam contoh air, kita nak menjimatkan air, kita buka secara perlahan. Itu maksudnya menjimatkan. Jadi kita lihat pada ayatnya, panel solar yang dipasang pada bahagian bumbung bangunan dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Maksudnya dapat mengurangkan, dapat mengeluarkan dengan cermat penggunaan tenaga elektrik. Itu maksudnya menjimatkan. Yang seterusnya ialah perkataan diminimumkan. Diminimumkan ini, perkataan ini berasal daripada kata dasar minimum. Minimum ini bermaksud yang terkecil atau sedikit sekali. Ia lebih kepada bilangan ataupun kuantiti lah. Jadi dikata penggunaan penyaman udara dapat diminimumkan, bermaksud penggunaan penyaman udara dapat yang terkecil ataupun dapat yang paling sedikit. Dia nak kurangkan. Maksudnya macam itulah. Dia nak menjadikan penggunaannya secara sedikit. Itu maksudnya diminimumkan. Jadi kena lihat apa maksud-maksud perkataan untuk kita faham, dan kita faham apa yang nak disampaikan dalam ayat. Seterusnya ialah perkataan gas. Dengan cara ini pembebasan gas berbahaya dapat dikurangkan. Jadi kalau ikutkan pengetahuan yang kita tahu, gas ini adalah udara yang berada sekeliling kita lah. Ada oksigen, ada karbon dioksida, banyak ada yang berwarna putih dan ada yang tercemar, contohnya asap-asap dan sebagainya. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan dengan gas. Bahan seperti udara, bukan cecair dan bukan pepejal. Banyaklah maksud-maksud yang telah diberikan. Contoh dia ada gas air mata, gas pemedih mata. Banyaklah. Kalau kita lihat asap-asap pun kita boleh panggil itu sebagai gas. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 38 dan 39. Jadi kalau murid nak buat sendiri, murid boleh buat sendiri dengan mencari maksud setiap kosakata dalam internet. Tetapi kalau ada murid yang nak buat bersama-sama cikgu, jom kita selesaikan bersama-sama.
Jadi sekarang kita akan cuba selesaikan latihan buku aktiviti muka surat 38. Arahannya mudah, kita perlu baca petikan. Okey, kita baca semua ni. Kemudian kita padankan maksud dengan kosakata dalam petikan. Maksudnya kosakata tu kita perlu cari dalam petikan ini. Okey, sebab maksudnya telah diberikan dan kita perlu cari kosakata yang bersesuaian. Okey, jom kita baca terlebih dahulu petikan yang ada dalam buku aktiviti muka surat 38. Kenal pasti pencemaran. Kiran berjalan pulang dari sekolah. Dia ternampak air longkang berbusa. Dia hairan. Apabila tiba di rumah, dia terus melayari internet. Dia melayari laman sesawan Jabatan Pengairan dan Saliran GPS. Dia membaca perihal punca pencemaran sungai. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa air sabun yang berlebihan. Pada waktu petang pula, dia berbasikal di sekitar kawasan perumahannya. Dia mendapati bahawa ada sebuah kedai dobi dan pusat cucian kereta yang baru dibuka. Kiran mengeluh sendirian. Dia sedih kerana aliran air longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Dia mesti melakukan sesuatu agar sungai itu kekal bersih dan jernih. Jadi, perkataan berbusa telah diberikan maksudnya iaitu berbuih. Okey, jadi kita lihat semula. Dia ternampak air longkang berbusa, bermaksudnya dia ternampak air longkang berbuih. Okey, jadi kita akan mencari 5 kosakata dekat sini. Okey, yang maksudnya iaitu sumber sesuatu kejadian, apa-apa yang tertinggal, sekeliling tempat, gerakan sesuatu yang cair, menyebabkan menjadi kotor. Okey, jadi kita lihat kepada perkataan yang pertama ataupun maksud yang pertama iaitu sumber sesuatu kejadian. Jadi apa perkataan yang bersesuaian dengan maksud ini? Jadi sekarang kita akan cuba cari perkataan untuk maksudnya sumber sesuatu kejadian. Jadi perkataan sumber ini ialah berasal. Okey, ini ialah berasal. Okey, jadi kita cuba cari. Kiran berjalan pulang dari sekolah. Okey, ni tak adalah. Dia ternampak air longkang berbusa. Okey, berbusa ini berbuih. Dia hairan. Okey, hairan ni lebih kepada pelik. Okey, jadi tak ada lagi dah. Apabila tiba di rumah, dia terus melayari internet. Dia melayari laman sesawang Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Okey, jadi ni tak ada. Dia membaca perihal punca pencemaran sungai. Okey, jadi kita dah tahu ada satu perkataan yang mungkin ada kena mengena dengan sumber. Okey, sumber ini ialah berasal dan punca ini pun maksudnya ialah berasal. Okey, berasal daripada apa? Okey, jadi kita lihat kita cuba cari dalam internet apa yang dimaksudkan dengan perkataan punca. Jadi ini ialah hasil dapatan berkenaan perkataan punca. Jadi daripada dapatan ini, cikgu lihat ada perkaitan dengan maksud yang telah diberikan iaitu sumber sesuatu kejadian. Jadi kalau kita lihat kepada sinonimnya iaitu sumber. Okey, ada Jadi kita lihat dalam maksud dalam definisi yang telah diberikan. Okey, punca daripada, berasal daripada, bersumber daripada ataupun masalah-masalah yang dihadapi kini. Maksudnya dekat sini ada kena mengena lah. Okey, jadi punca ialah jawapannya untuk maksudnya iaitu sumber sesuatu kejadian. Okey, jadi punca ialah perkataannya untuk maksud sumber sesuatu kejadian. Seterusnya kita akan cari perkataan yang kedua. Okey, maksud yang diberi ialah apa-apa yang tertinggal. Okey, jadi kita lihat, kita sambung daripada ayat tadi. Dia membaca perihal punca pencemaran sungai. Jadi kita lihat daripada perkataan-perkataan ini, tidak ada berkaitan dengan maksud yang diberilah. Okey, kita sambung. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa air sabun yang berlebihan. Okey, berlebihan ni maksudnya yang lebih lah. Jadi ada satu perkataan yang mungkin ada kena mengena dengan maksudnya iaitu apa-apa yang tertinggal. Okey, kalau kita tahu sisa-sisa makanan. Okey, jadi maksudnya ada tertinggal, makanan yang tertinggal. Jadi mungkin ada kaitannya dengan perkataan sisa. Jadi kita lihat dalam kamus dewan dalam internet lah.
Sekarang kita lihat definisi perkataan sisa yang diperoleh daripada laman sesawang DRP lah. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi definisinya apa-apa yang tertinggal. Okey, betul. Jadi perkataan sisa adalah jawapannya. Okey, inilah definisinya. Apa-apa yang tertinggal, sama ada makan, pakaian, duit dan sebagainya. Jadi jawapannya ialah sisa. Seterusnya kita akan cuba cari perkataan yang maksudnya ialah sekeliling tempat. Okey, kita sambung daripada perkataan tadi yang berlebihan. Pada waktu petang pula, dia berbasikal di sekitar kawasan perumahannya. Okey, daripada ayat ini, dia ada menceritakan tentang tempat, iaitu sekitar kawasan perumahannya. Jadi, sekeliling tempat ini mungkin ada kaitannya dengan sekitar. Okey, jadi cikgu bulatkan perkataan sekitar. Okey, jom kita cari maksud perkataan sekitar. Jadi dapatan daripada Kamus Bahasa Melayu ini, sekitar ini maksudnya sekeliling. Jadi betul lah, sekeliling tempat ini perkataannya ialah sekitar. Sekitar maksudnya sekeliling tempat. Okey, jadi ini ialah jawapannya, iaitu sekitar. Seterusnya kita akan cuba cari perkataan yang maksudnya ialah gerakan sesuatu yang cair. Okey, jadi jom kita sambung. Dia mendapati bahawa ada sebuah kedai dobi dan pusat cucian kereta yang baru dibuka. Okey, daripada ayat ini cikgu rasa tidak ada. Okey, tidak ada istilah-istilah yang mengaitkan dengan maksudnya, iaitu cair. Okey, cikgu lihat kepada sesuatu yang cair. Jadi sesuatu yang cair ini lebih kepada air. Okey, itulah. Okay, jadi kita lihat kepada ayat-ayat seterusnya. Kiran mengeluh sendirian. Okey, ni tak ada kena-mengena lah. Dia sedih kerana aliran air longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Jadi, cikgu lihat kepada satu perkataan ini, iaitu aliran air sungai. Okey, aliran air longkang. Okey, jadi kita lihat ini ialah sesuatu yang cair lah, iaitu air. Okey, jadi kita lihat adakah aliran ini ialah gerakan sesuatu yang cair. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan dengan aliran. Jadi aliran ini kita lihat definisinya ialah gerakan mengalir. Okey, jadi kita dah tahu. Okey, gerakan mengalir. Dia telah bagi tahu maksud aliran ialah gerakan mengalir. Jadi sesuai dengan maksud yang diberikan, iaitu gerakan sesuatu yang cair, iaitu air longkang. Jadi jawapannya ialah aliran. Jadi aliran maksudnya ialah gerakan sesuatu yang cair. Seterusnya ialah perkataan yang bermaksud menyebabkan menjadi kotor. Okey, jom kita baca untuk kita cari perkataan tersebut. Dia sedih kerana aliran air longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Okey, mencemarkan ini kemungkinan maksudnya ialah menyebabkan menjadi kotor. Jom kita cari apa maksud mencemarkan. Mencemarkan ini adalah perkataan yang berasal daripada perkataan cemar. Jadi mencemarkan, dia telah bagi maksud definisinya, iaitu menjadikan cemar ataupun mengotorkan. Okey, mengotorkan ini samalah maksudnya dengan menyebabkan menjadi kotor. Jadi perkataan mencemarkan maksudnya ialah menyebabkan menjadi kotor. Okey, jadi ini ialah 5 perkataan yang maksudnya yang telah diberikanlah dalam buku aktiviti ini. Jadi ini cadangan jawapan yang mungkin bersesuaian dan murid boleh gunakan. Sekarang kita sambung kepada buku aktiviti muka surat 39. Arahannya kita baca petikan, kemudian cari maksud kosakata yang telah dicetak tebal, kemudian lengkapkan peta titi. Okey, jadi ada perkataan yang bercetak tebal. Jadi kita perlu carilah maksudnya dalam kamus dewan, dalam laman sesawang Dewan Bahasa Pustaka tadi. Jadi setelah kita dah cari maksudnya, kita masukkan dalam peta titi. Okey, ini perkataannya dan bawah ini ialah maksudnya yang kita akan cuba ringkaskan yang bersesuaian dengan perkataan yang kita cari. Jom kita cari perkataan pertama. Hujan asid ataupun hujan asid. Tapi sebelum itu, jom kita baca terlebih dahulu petikan ini. Hujan asid. Kawan-kawan, hari ini saya akan menceritakan perihal hujan asid.
Hujan asid berpunca daripada pencemaran udara. Pencemaran udara berpunca daripada aktiviti manusia. Asap daripada kenderaan mencemarkan udara. Selain itu, kilang-kilang juga mengeluarkan asap yang kotor. Udara yang kotor ini akan turun bersama-sama dengan hujan. Hujan inilah dinamai hujan asid. Hujan asid memberikan banyak kesan buruk. Tahap kesihatan manusia akan terganggu. Tanah dan tumbuhan turut mengalami masalah kesuburan. Hidupan akuatik dan bangunan juga akan terjejas. Beberapa langkah boleh diambil untuk menanganinya. Misalnya, pihak kilang perlu memasang penapis asap pada serombong kilang. Pelepasan asap kenderaan dapat dikurangkan jika sistem penapis dipasang pada exhaust kenderaan. Jadi daripada petikan yang telah dibaca oleh cikgu berkenaan hujan asid ini ialah hujan yang telah bercampur dengan udara-udara yang kotor. Okey, udara-udara yang kotor ini berasal daripada kenderaan, asap-asap kenderaan, kilang-kilang yang mengeluarkan asap yang kotor. Okey, jadi apabila dah bercampur dengan udara-udara, kemudian hujan turun, itulah kesannya ialah hujan asid. Jadi itulah sebabnya apabila murid-murid lihat hujan turun, ibu bapa murid-murid melaranglah murid bermain hujan. Sebab apa? Kemungkinan ada hujan asid. Sebab kita tak nampak hujan biasa dengan hujan asid ni nampak warnanya sama, tetapi hujan ini sebenarnya bagus. Okey, tetapi apabila dia dah bercampur dengan hujan asid, dia akan menyebabkan kesihatan kita terganggulah. Jadi jom kita cari apa yang dimaksudkan dengan hujan asid. Hujan asid ini ialah air hujan yang telah dicemari asid yang dibebaskan ke udara, daripada kilang, asap kereta dan sebagainya. Jadi kita cuba ringkaskan dari maksud ataupun definisi daripada kamus ini ke dalam ruangan yang telah diberikan. Jadi hujan asid ini ialah air hujan yang dicemari. Seterusnya kita lihat kepada perkataan kesan. Kesan ini kalau kita lihat dalam ayat, hujan asid memberikan banyak kesan buruk. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perkataan kesan? Kesan ini kita lihat definisinya ialah tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu. Itu ialah maksud kesan. Jadi kita boleh pindahkan definisi kesan ni ialah tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu dalam ruangan yang telah diberikan. Jadi kita cuba ringkaskan, ia akan jadi tanda yang ditinggalkan. Itu ialah maksud kesan. Seterusnya ialah perkataan kesuburan. Kesuburan dalam ayat yang diberikan, kita baca, tanah dan tumbuhan turut mengalami masalah kesuburan. Jadi kita lihat kepada maksud dalam kamus dewan. Kesuburan bermaksud perihal subur ataupun keupayaan membiak. Okey, jadi kita boleh ubah suai daripada membiak ni kepada membesar. Jadi kesuburan ni lebih kepada membesar dengan baik. Okey, jadi kalau kita ubah balik, tanah dan tumbuhan turut mengalami masalah membesar dengan baik. Okey, biasa kan kalau tanah ataupun tumbuhan, tumbuhan ni kalau kita tanam dia akan membesar dengan baik. Tapi apabila dia mengalami masalah kesuburan, kemungkinan tumbuhan tu akan mati dan sebagainya. Seterusnya kita akan lihat kepada perkataan seterusnya, iaitu hidupan akuatik. Hidupan akuatik dan bangunan juga akan terjejas. Jadi hidupan akuatik ini apa? Jadi kita lihat kepada maksud akuatik. Kita tahulah hidupan ini lebih kepada tumbuh-tumbuhan, manusia, haiwan dan sebagainya lah. Jadi akuatik ini apa? Akuatik ini lebih kepada sesuatu yang tumbuh atau hidup di dalam air atau di atas air. Jadi hidupan akuatik ini ialah yang hidup di dalam air ataupun di atas air. Itu maksud hidupan akuatik. Contohnya ikan dan sebagainya lah. Jadi maksud yang kita boleh pindah dekat sini, hidupan akuatik ialah hidupan yang tinggal dalam air. Seterusnya ialah perkataan terjejas. Bangunan juga akan terjejas. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perkataan terjejas? Jadi terjejas ini berasal daripada kata dasar jejas. Jadi dekat sini telah dinyatakan definisinya.
Okey, terjejas. Dia telah tulis kat sini terjejas. Bermaksudnya sudah jejas, mengalami kesan tidak baik. Okey, itulah maksudnya mengalami kesan tidak baik. Itu maksudnya terjejas. Jadi kita pindahkan dalam peta titi. Okey, jadi cikgu telah ubah suai, dia menjadi rosak ataupun binasa. Seterusnya kita lihat kepada penapis. Dalam ayat ini, misalnya pihak kilang perlu memasang penapis asap pada serombong kilang. Jadi dekat rumah kita banyaklah penapis, contohnya penapis air dan sebagainya. Jadi kita lihat kepada apa yang dimaksudkan dengan penapis dalam Kamus Bahasa Melayu. Penapis maksudnya yang telah diberikan ialah alat untuk menapis ataupun penyaring. Jadi kita boleh tulis dan pindahkan dalam peta titi, penapis ialah alat untuk menapis. Jadi inilah cadangan, cadangan jawapan yang murid boleh gunakan dalam buku aktiviti. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.